Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatriku biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kullu syai'in huwa fi 'ilmika kainun wa qad kana qaddimu ilaika baina yaday dzalika kullih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita lagi pada muka surat 28 tu. Maka setengah daripada perkataan yang tiada memberi manfaat itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi membincangkan berkait dengan sifat yang kedua, sifat hati yang kedua, iaitu suka bercakap, syarhul kalam, suka kata-kata. Sifat hati yang pertamanya iaitu suka makan. Sifat hati ni, yang ni ialah sifat hati yang mazmumah. Sifat hati iaitu tabiat, kita panggil tabiat bagi hati kita yang suka bercakap banyak ni. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia. Ini setengah daripada perkataan yang tak ada faedah, orang panggil. Yang tidak memberi manfaat ni maknanya yang tak ada faedah di akhirat lah. Semata-mata kita nak bercakap pasal makanan ni sedap, makanan ni sedap, makanan aku makan benda ni. Kita duk bercakap ni adat manusia begini, keadaan kelakuan manusia begini. Tidak mengopak orang. Tapi kita duk cerita perihal orang, perihal adat orang. Itu setengah daripada perkara yang tidak memberi manfaat. Ada masalah ke dengan tak memberi manfaat? Itu kita dah bincang dah lepas. Perkataan tu kalau tidak jatuh di dalam taat, dia jatuh dalam maksiat. Kalau tidak jatuh di dalam maksiat, dia jatuh dalam sia-sia. Ada 3 perkara. Jatuh dalam taat apabila kita bercakap benda yang wajib dan benda yang sunat. Jatuh dalam perkara yang maksiat apabila jatuh benda tu dalam perkara yang makruh dan juga yang haram. Jatuh perkataan tu dalam perkara yang sia-sianya, iaitu perkara yang halal, yang tidak memberi manfaat pada kita dunia, tak beri manfaat akhirat lagi lah.
Di sini maksud di sini tak memberi manfaat, di sini manfaat akhirat. Ada masalah kalau tidak kalau kita bercakap banyak kemudian kita tak mengopak orang. Walaupun bukan kita bercakap perkara yang baik, tak juga. Bukan kita bercakap perkara yang maksiat, tak juga. Salah ke tidak kalau kita bercakap perkara yang sia-sia ni? Ini dikeji syarak keji. Perkara lebih-lebihan pada perkara halal itu membawa pada keji, syarak keji. Sebab apa keji? Sebab perkara ini di akhirat esok setiap benda tu sama ada wajib ke, atau benda yang taat ke, ataupun benda yang maksiat ke, atau hatta perkara yang sia-sia sekalipun akan dihitung di akhirat esok. Dihitung di akhirat esok. Dia kata, tak apalah kalau hitung di akhirat esok. Bukannya kalau perkara yang keji, bukannya masuk neraka pun. Walaupun tak dapat pahala, bukan masuk neraka pun. Betul. Masalah dianya ialah apabila banyak hitungan dia di akhirat esok, walaupun tidak masuk neraka sekalipun, panjang berdiri esok di akhirat. Panjang hitungan dia di akhirat esok. Dan di akhirat esok bukannya tempat yang sedap, bukan tempat yang seronok. Masa hitung bicara bagi amal tu bukan tempat seronok, tempat huru-hara, tempat panah lagi. Jadi duk kira banyak benda yang tidak memberi manfaat. Banyak perkara-perkara yang dikeji oleh syarak. Antaranya yang kita kata tadi lah, hitungan tu akan jadi panjang. Kira bicara dengan Allah Ta'ala esok jadi panjang. Benda yang tak ada manfaat, yang sia-sia ni. Satu lagi, benda yang sia-sia inilah yang halal seseorang itu daripada masuk syurga tanpa hisab. Sebab ada golongan, setengah daripada golongan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia masuk syurga itu dengan tanpa hisab pun. Daripada bangkit daripada kubur tu, terus pergi menuju ke arah syurga terus. Menuju arah syurga terus, tanpa ada hisab sedikit pun. Bahkan mereka ini, katanya setengah ulama, tak meniti pun sirat. Tak meniti sirat pun. Kata setengah ulama meniti sirat, tapi mereka ini tak sedar mereka itu meniti sirat. Sebab syurga itu lepas kedudukan dia lepas pada sirat, lepas pada titian tu, jambatan nak kena meniti tu. Bawah jambatan baru ada nerakanya. Sebab jatuh daripada jambatan tu lah sebab bagi masuk nerakanya. Jadi setengah daripada umat Nabi SAW yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Dengan sebab apa? Dengan sebab tak ada bagi mereka ini, kira-kira bagi amalan mereka tak ada. Hingga kan malaikat tanya, mana dah dirikan hisab ke belum? Mereka kata tak tahu pun. Mereka tanya, kamu dapat ke tidak surah amalan? Orang ni kata, kami tak tahu pun, tak ada apa-apa pun yang diberi pada kami. Cuma ketuk pintu syurga, nak masuk syurga saja. Jadi malaikat yang jaga syurga kata tak boleh. Mana boleh masuk syurga sebelum daripada hisab di akhirat, timbang amalan lagi. Jadi Allah Ta'ala firman kepada malaikat yang jaga syurga tu, biarkanlah ni setengah daripada umat Nabi SAW yang masuk syurga itu tanpa hisab, biarkan mereka masuk syurga. Ini kedudukan bagi orang yang bercakap banyak, payahlah. Nak masuk syurga tanpa hisab tak boleh.
Lagipun dikeji syarak pula. Keji syarak. Dengan sebab bercakap banyak, hitungan dia panjang di akhirat. Yang ketiga, sebab apa keji perkara yang Tuhan benar ni. Perkara halal ni, bercakap banyak ni perkara halal, selagi tidak setuhau orang kan. Sebab korang adab dengan tuan rumah. Sebab korang adab dengan tuan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Korang adab. Walaupun perkataan itu dibenar oleh Allah Ta'ala untuk bercakap, tetapi dengan sebab banyak bercakap itu, kurang adab dia panggil. Umpamanya apabila raja panggil makan di istana. Raja panggil makan di istana. Tiba-tiba dah kita ni dapat undangan makan di istana. Kita pergi dan makanan tu kita makan belakang. Hak mana ada depan kita kata setuh ni. Dalam satu jamuan tu, hingga orang tengok kita, orang ni mari daripada kampung mana ni, macam tak pernah makan ni orang begini ni. Padahal salah kalau tidak dia makan banyak? Tak salah. Raja panggil lagi makan. Tapi adab kita dengan tuan rumah, orang ni tak ada adab sungguh. Orang sebutlah, bukannya salah, tapi adab tak ada. Itu sebab dikeji oleh syarak berlebih-lebihan pada segala perkataan ataupun perbuatan yang halal. Berlebih-lebihan pada perkara yang halal. Kita ada ingat tak apa berlaku. Dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan, meniaga. Kita duk bincang dengan kawan kita berkait dengan perniagaan, perusahaan apa yang kita buat semua. Itu semuanya tak ada faedah di sisi syarak. Tak ada faedah tu. Tak memberi manfaat di akhirat dipanggil. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Inilah dia. Kita duk sari-sari duk macam masa kau. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu, kebinasaan lidah yang banyak, antara kebinasaan yang banyak-banyak binasa itu, antaranya berdusta, dan mengopak-ngopak, dan berbantah-bantah, dan memuji, dan melawak. Dia buat sini seloroh. Kita duduk buat lawak. Ada juga jenis orang yang suka buat lawak ada. Dia suka buat lawak. Ada pun berdusta. Apa makna berdusta tu? Maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Kita bagi tahu sesuatu yang menyalahi, benda tu tidak berlaku begitu. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian itu, sama ada perkara tu dia tahu, tetapi dia bagi tahu benda yang menyalahi. Dan menyahaja ia, nyahaja maknanya dia cakap tu, sengaja dia cakap benda itu dengan sedar dia.
atau tiada maknanya tiada ia mengetahui benda itu benda benar ataupun salah, dia beritahu saja. Dia panggil dusta juga. Dan mengetahui dan menyahaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Jadi nak kita namakan dusta itu dengan sebab tadi lah. Dengan sebab dia bagi tahu benda yang tidak sebenar. Tapi jadi berdosa dia tu dengan sebab sengaja dia bagi tahu. Sengaja bagi tahu dan benda itu dia tahu. Dia tahu benda itu salah. Dia bagi tahu dengan sengaja. Jadi kalau orang bagi tahu suatu perkara yang dia tidak tahu tentang asal benda itu, dan menyalahi dengan apa yang sebenar, dia tak tahu. Orang bagi tahu kepada dia, sebelah sana ada rumah terbakar. Dia pun bagi tahu orang, ada orang bagi tahu aku, sebelah sana ada rumah terbakar. Adakah berdosa orang ni? Tak berdosa. Sebab dia bagi tahu apa yang dia dapat saja. Tidak berdosa lagi. Kalau dia tahu tu, baru berdosa. Benda itu salah. Dan sengaja dia bagi tahu pada orang benda yang menyalahi daripada wakil dia panggil. Itu berdosa. Kalau semata-mata dia dapat khabar, kemudian dia bagi tahu, aku dapat benda ni daripada kawan ni. Jadi kawan cakap begini. Dia cakap. Jadi adakah berdosa dia? Tidak berdosa lagi. Dia cuma menyampaikan saja. Tetapi Islam dia suruh kita supaya periksa dulu perkataan orang tu. Kalau kita dapati orang ni orang yang boleh percaya, tak apalah. Bimbang. Takutnya kita sampaikan perkara tu daripada orang yang tak boleh percaya. Sebab kalau orang alim ini, dia tahu syarat-syarat dia, kaedah-kaedah nak bagi tahu pada orang, dia tahu dah. Tak boleh menipu hingga dapat bukti baru bagi tahu. Dia tabayyun dulu. Tabayyun maknanya dia teliti dulu berita tu betul ke tidak. Ini kaedah bagi orang alim. Kalau benda ni tidak sahih, maknanya tidak terang berita ini betul ataupun tidak, dia tak sampaikan kepada orang. Ini cara orang alim. Jadi kalau bagi kita dapat satu-satu berita daripada orang alim, boleh kita sampaikan berita tu. Sebab atas alim dia tu kita percaya. Tapi kalau berita itu datang daripada orang fasik, ini yang Quran kata in ja'akum fasikum binaba'in tu. Dalam Quran kata in ja'akum, sekiranya datang kepada kamu fasikun, seorang yang fasik, yang selalu buat dosa, binaba'in dengan suatu khabar, satu berita, fatabayyanu, hendaklah kamu usul periksa dulu betul ke tidak ni. Bimbang takut apa? Bimbang takut berita itu membawa fitnah kepada orang lain pula, bawa benda yang tidak baik. Kalau benda itu tidak bagi apa-apa kesan, tak ada masalah lah. Bimbangnya takut berita yang bawa itu bagi kesan pada orang, bawa kepada kejahatan. Itu sebab bagi kena usul periksa. Tapi sekiranya benda itu datang daripada orang alim, tak apa. Sebab kita percaya orang ni orang yang jaga syarak, tak apalah. Nanti kan kita kata, orang alim pun tak tahu lagi dia menipu ke tidak ni apa ke. Tak boleh rakyat begitulah. Sebab dia orang alim, orang yang jaga syarak ni, orang yang boleh percaya. Orang yang boleh percaya. Yang Tuhan tak baginya ialah apabila datang kepada kita satu-satu berita, orang ni seluar pendeknya, duk isap rokoknya, orang yang jenis tidak jaga syarak orang ni. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Tak payah sebarlah berita itu.
kalau bukannya datang daripada orang yang boleh percaya. Sebab Tuhan sebut tentang orang fasik. Berita yang datang daripada orang fasik baru kena periksa. Kalau orang alim, tak payahlah. Tak perlu lagi kita nak periksanya. Mana tahu dia kata orang alim pun pandai menipu sekarang ni. Tidak. Sebab Tuhan tuju pada orang yang orang yang fasik. Orang alim tu orang yang dah jaga dah maruah dia, dia jaga perkataan dia, jaga, itu baru jadi orang alim. Kalau orang alim dia tak jaga maruah dia, tak jadi orang alim lah. Itu makna bagi nama dusta. Kalau nama dusta ini sama ada dia tahu atau tidak tahu, kalau benda itu menyalahi bagi wakil, menyalahi bagi perkara yang sebenar, itu nama dusta. Tapi dosa itu sebab dia tahu dan juga dia sengaja bagi tahu benda yang menyalahi, itu sebab dosa. Lain. Dusta namanya umum, tapi berdosa dengan sebab dusta ini khusus. Apa-apa saja yang kita bagi tahu kan, sama ada benda ni kita tak tahu asal usul kan, kita bagi tahu. Tiba-tiba perkara ini menyalahi bagi benda yang sebenar, menyalahi daripada benda yang berlaku sebenarnya macam mana, itu dinamakan dusta. Sama ada tahu ke ataupun kita tak tahu. Tapi syarat dia berdosa dengan sebab kita tahu dan sengaja. Itu baru jadi berdosa. Kalau kita suruh hati-hati, itu lain. Kita suruh hati-hati. Misalnya, ada duduk viral tentang sekarang ni, tentang apa tu? Tentang sotong tu. Sotong duduk di kedai yang dia potong-potong dah tu. Setengahnya datang berita, dia kata ini adalah perut babi. Perut babi. Dia bulat boleh lah. Bulat kecil. Setengah kata ini perut babi. Dia potong. Usus babi. Jadi untuk kita nak tahu benda ini sebenar, patut itulah bagi kita orang yang alim ini kena periksa. Tapi kalau dah tak dapat berita ini secara nak periksa, tak ada sumber apa-apa, kita bagi tahu pada kawan kita, ini hati-hati. Ini hati-hati ni, kena hati-hati. Dengan sotong ini kena hati-hati. Bukannya makna kita menipu, tak. Kena hati-hati. Takut benda ini betul. Takut benda itu betul. Bukan makna kita sengaja nak menipu, kita pun tak tahu asal benda ni betul ataupun tidak. Tapi nasihat daripada benda ini, benda yang tidaklah perlu kepada kita, jadi hati-hatilah. Bimbangnya apa? Bimbangnya takut ini adalah usus babi betul. Ada orang duk bahaya yang itulah. Telah berfirman Allah Ta'ala, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Artinya, maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Ini orang yang berdusta tu, kita sendiri jadikan Allah Ta'ala laknatkan bagi orang-orang yang dusta. Maka kami jadikan laknat Allah Ta'ala atas mereka yang berdusta. Bagi orang yang berdusta tu, kena laknat Tuhan. Dosa lah.
keji. Tuhan keji maknanya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannati, wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wal fujuru yahdi ilan nari. Wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Artinya Nabi kata, lazimkan oleh kamu akan benar. Jadikan benar itu tabiat bagi perkataan kamu tu. Perbuatan kamu ke apa-apa sahaja biar benar. Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan, akan menjadikan kita dapat pahala. Dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Dengan sebab dapat kebajikan itu, masuk syurga seorang itu. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar ia, bersifat benar ia, dan bersungguh-sungguh ia akan berkelakuan benar. Bersungguh-sungguh ia akan benar, maknanya berkelakuan benar. Sungguh-sungguh dia jaga supaya tidak jatuh dalam menipu, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Maknanya orang yang benar. Apabila orang ni jaga tutur kata dia, pandangan dia benar, telinga dia benar, dia dengar benda yang sepatutnya, mulut dia benar, hidung dia benar, tangan dia benar, kaki dia benar, hingga nanti Allah Ta'ala catatkan orang ni sebagai siddiq, orang yang benar di sisi Allah Ta'ala. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan dusta. Jauhkan diri kamu tu daripada dusta, menipu. Kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat. Boleh bawa jadi mula-mula dusta, kemudian mencuri. Boleh bawa kepada mencuri misalnya. Boleh bawa kepada benda yang jahat lagi. Apabila perkataan dia tak boleh nak tutup dah, seperti keluar daripada taat. Ini jahat tu maknanya keluar daripada taat, buat perkara maksiat lah. Dan jahat itu menyampaikan ia kepada neraka. Kalau dah tadi kita kata benar tadi, menyampaikan kepada buat baik. Dia menolong kita atas buat perkara-perkara kebaikan. Kalau dusta ini, dia akan menjadikan kita orang yang makin jahat, makin jahat, makin jahat. Dan jahat itu, dengan sebab dia banyak buat perkara yang menyalahi syarak itu, menyampaikan ia kepada api neraka. Maksud neraka lah. Dengan sebab banyak dosa, tambah dosa, masuk neraka lah nanti. Dan sentiasa hamba itu sungguh-sungguh pada berdusta. Dia jadi tabiat dah. Bercakap sikit memang tak boleh pakai dah. Buat keluar satu perkataan, 10 perkataan depan tu tak boleh percaya dah. Hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Kalau seorang tu senantiasa duduk dalam keadaan dusta, duduk menipu, siang malam dia menipu, bimbang, takut apabila Allah cak di hati dia, orang ni orang yang sangat dusta. Dikehendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar. Kalau bahagian yang pertama tadi, siddiqan tu maknanya Allah Ta'ala dah menetapkan orang ni, terletak cok dalam hati dia, orang ni orang yang sangat benar.
dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dengan sebab banyak benar tu dapat bagi dia sifat siddiq dan dapat baginya pahala yang banyaklah. Dan dihukumkan bagi yang kedua pula. Hukum tu makna ditetapkan. Allah Ta'ala cok dalam hati seorang yang banyak berdusta tadi dengan banyak berdusta. Cok moho dalam hati dia, ni orang yang berdusta ni. Dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Jadilah kalau orang ni apabila dah banyak sangat sifat dusta, jadilah dia kalau tak duduk, kalau tak dusta, tak sedap duduk dia. Ini bimbang kita ni. Jangan sampai kita Allah Ta'ala cokkan dengan jadi jahat kita. Sebab tu kena datang kuliah-kuliah, kena mari. Walaupun kita kata dah tahu dah ni, benda yang nak bincang ni dah tahu dah. Sekurang-kurangnya dia ni bercakap benda yang baik dan menasihat benda yang baik. Orang datang kuliah ni tak ada bagi tahu supaya pergi ropok rumah orang, tak. Bercakap benda baik, bagi tahu tentang nasihat-nasihat, ajar benda-benda yang sepatutnya dibuat pada syarak. Di sisi syarak begini, syarak suruh begini, tak boleh syarak larang. Paling kurang begini. Kena datang kuliah agama. Jangan kita pandai orang ni, apa ni, ustaz ni lekeh sangat ustaz ni. Mengajar pun tak sedap ustaz ni. Mengajar tak sedap. Tawar. Tak ada lawak langsung. Nada pun satu nada saja. Jadi gi majlis dia agak mengatuk dah. Duk kutu. Ada suruh pandai sangat mengajar lah. Suruh pandai sangat, mari depan mengajar. Dia suruh pandai sangat, minta lah dengan JK masjid supaya ambil satu slot tu, mari mengajar. Ini orang datang mengajar ni bukannya apa tujuan dia untuk nak supaya sama-sama pesan ke arah kebaikan tu. Wa tawasau bil haq, pesan ke arah benda yang benar. Tak ada orang mari mengajar kuliah ni cakap bohong. Wa tawasau bis sabr, dan ajar kita supaya banyak sabar kalau kena kalau kena bala kan. Inilah ni ujian Tuhan ni, apa-apa ni semua kehendak Tuhan belaka. Inilah sedar ni. Ini kata, ustaz mana wala ni? Oh, tak sedap. Tak payah mari. Oh, tak sedap. Kita cari ustaz sedap malam ni. Tak tahu hidayah tu macam mana. Dia ingat hidayah tu dengan tepat banyak suka kali, itu hidayah tu. Orang kalau tak ada suka kan, tak ada lawak langsung ustaz ni. Ini sebab tak ada hidayah ni. Lepas ada hidayah dia ingat pak ustaz cakap sepatah melawak. Tu lah dia naknya. Balik bersenang hati begitu. Kata ilmu bolehkah tidak berkat? Ilmu berkat ini ialah ilmu yang Tuhan bagi pada seorang itu untuk dapat amal. Itu orang panggil berkat ilmu. Kalau seorang itu ada ilmu banyak sekalipun, kalau tak dapat amal, dia panggil tak berkat ilmu tu. Tak berkat ilmu. Ini tidaklah berlaku sini. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu, kami ni ada geng pergi, ada 2-3 orang pergi rata-rata cari ustaz nak mengaji ni.
Jadi ada seorang ustaz tu, nak tahu guru pondok dia, nama Ustaz Aliyah. Nama Ustaz Aliyah. Memang dia tak sedap mengajar dia. Mengajar dia satu nada saja. Suara dia pula slow. Dia menantu tu guru. Kemudian kalau mengajar kat tidur lah. Semua orang kata, tukar ustaz lain lah. Apa ustaz? Dia mengajar masa tu kitab pondok nama kitab Usuluddin. Usuluddin ni memang tempat tidur lah. Kalau Usuluddin kan Tauhid sifat 20 tu. Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir. Masa tu mula-mula kitab tu cetak, orang lain tak mengaji lagi. Dia mula-mula dia ambil tok guru itu, dia ambil kitab tu, di kedai pun tak jual lagi. Jadi dia mengajar kitab tu. Memang tak sedap lah dia mengajar. Tapi ilmu, bagi orang yang tahu tentang harga ilmu, ada ilmu. Orang nak tahu guru ni bukannya orang main-main. Dia menantu tu guru. Tapi dengan sebab nada dia jenis bukan orang yang berseluruh, bukan jenis orang yang bercakap banyak. Dia orang senyap saja. Dia bercakap apa yang betul, orang betul, ustaz betul-betul. Jadi orang tak sedap. Kita pergilah mengaji, kawan-kawan lain tinggal cari pak ustaz sedap lagi. Mana orang sedap sikit, otogan sikit. Masa dia mengajar kan ada 2-3 orang tua-tua. Untuk kita ngaji. Gitu cara pilih ilmu. Adakah dia bohong dalam cakap? Tak. Asalkan dia tu tidak bohong. Zakat untuk nak supaya untuk apa? Nak nasihat pada orang, bagi tahu tentang hukum syarak. Cukuplah tu. Apa lagi kita naknya? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibun lil iman." Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Jaga-jaga diri kamu dan hati-hati dengan dusta tu, Nabi kata. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Kalau seorang itu dusta, iman dia akan jadi makin jauh dengan dia, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Orang yang iman tu jaga, maknanya dia akan senantiasa jaga tentang perkataan dia, orang yang beriman ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadhibal 'abdu kizbatan taba'ada anhul maliku taba'ada anhul malaku mailan min natni ma ja'a bihi." Artinya apabila berdusta seseorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta saja, dia kata, nascaya menjauh daripadanya oleh mereka satu batu, kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Cakap saja perkara dusta, nascaya malaikat lari daripada dia. Sebab apa yang keluar daripada mulut dia tu busuk, tak tahan. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Nantilah kita akan sambung semula kitab kita ini tentang boleh dalam beberapa keadaan berdusta itu dibenarkan.
Ini bukannya sunat ini harus saja. Harus untuk berdusta. Dibenarkan oleh syarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalankah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafsin. Allahumma ja'alna minal ulama'i syakirin wa salihin wa sabirin wal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka da'jal afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa li ashabil hudud wa rabbina alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Qabla Allah.